Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Cikgu ucapkan buat pelajar-pelajar, semoga dalam keadaan sihat sejahtera. Pada hari ini, cikgu akan memberi taklimat tentang panduan pelaksanaan kajian KIS, Sejarah KSSM untuk tingkatan 4. Sekarang kita tengok dahulu pelaksanaan kajian KIS. Sekarang kita tengok apa itu kajian KIS. Kajian KIS sejarah KSSM adalah satu tugasan wajib untuk dilaksanakan oleh setiap pelajar sejak tingkatan 1 sehinggalah tingkatan 5. Sesuai dengan perkembangan terkini, pelajar digalakkan menghasilkan kajian melalui format PowerPoint. Namun begitu, pelbagai kaedah kajian dibenarkan. Pelajar boleh menghantar kajian KIS yang telah lengkap melalui email guru untuk mengelak penyebaran virus. Guru akan muat turun dan memaparkan di projektor sewaktu pelajar membuat pembentangan. Guru mata pelajaran akan membuat pentaksiran terhadap setiap hasil kerja pelajar dan boleh meletakkan peratusan tertentu untuk pengiraan markah akhir tahun bagi pelajar tingkatan 4. Untuk markah kajian dan pembentangan, pelajar tingkatan 5 pula bergantung kepada keputusan mesyuarat panitia atau oleh arahan ketua panitia atau pentadbir sekolah. Sekarang kita tengok format kajian yang perlu pelajar ada sewaktu membuat kajian KIS. Pertama, kalau kita tengok, mesti ada pendahuluan. Pendahuluan ini termasuk juga muka hadapan. Yang kedua, ada objektif kajian. Pas ini kita akan tengok perincian ke semua sub format kajian ini. Yang ketiga, mesti ada kaedah kajian. Keempat, hasil dapatan kajian. Di sinilah pelajar menulis ataupun mula menulis hasil yang pelajar dapat daripada pernyataan masalah yang diberikan atau dicari oleh pelajar. Kesimpulan dan cadangan. Di sini pelajar boleh memasukkan nilai-nilai kebat. Seterusnya lampiran dan rujukan yang pelajar gunakan sewaktu menulis laporan kajian ataupun dapatan kajian. Perhatikan yang kuning itu, yang di penjuru kiri. Semua 7 item format kajian ini wajib ada untuk kajian KIS dianggap lengkap. Jadi pelajar tak boleh buat hanya dapatan kajian saja dan ditunjukkan semasa pembentangan. Itu menunjukkan kajian pelajar tidak lengkap. Jadi mesti ada 7 format ini, barulah dikira satu kajian KIS yang lengkap. Seterusnya kita tengok contoh pelaksanaan kajian KIS untuk pelajar-pelajar tingkatan 4. Sekarang kita tengok item yang pertama, iaitu pendahuluan. Selain daripada muka hadapan, selepas itu pendahuluan, di mana pelajar perlu menyatakan sebab kajian dilaksanakan. Contohnya, pada poin yang pertama, pelajar boleh tulis kajian KIS sebagai memenuhi keperluan tugasan mata pelajaran sejarah KSSM. Kemudian diikuti oleh fakta yang lain ataupun poin yang lain, seperti mengucapkan terima kasih kepada grup semua yang terlibat seperti guru, ibu bapa, rakan dan orang sumber. Yang ketiga, nyatakan masa diambil, halangan yang dihadapi, media yang digunakan serta kesan positif
yang diperolehi oleh pelajar. Seterusnya, item yang kedua, penulisan adalah penulisan objektif kajian kes. Pertama, tengok di bawah, mengetahui objektif kejadian dan menulis laporan kajian berdasarkan objektif yang telah dibina. Contoh, objektif yang dibuat di sini adalah kajian pelajar ke atas pendudukan Jepun di Tanah Melayu. Contoh objektif kajian adalah seperti berikut. Pertama, mengenali dan memahami kronologi pendudukan Jepun. Kedua, mengkaji sebab pendudukan Jepun. Ketiga, mencari sebab kekalahan British kepada tentera Jepun. Yang keempat, mengkaji polisi pemerintahan Jepun di Tanah Melayu. Yang kelima, mengkaji kesan ke atas penduduk Tanah Melayu. Dan yang seterusnya, mengambil iktibar dan pengajaran daripada pendudukan Jepun. Ini contoh objektif dan boleh lagi dibuat sub-subnya ataupun subtopiknya, perinciannya, setakat mana tajuk ataupun pernyataan masalah yang dikaji oleh pelajar. Perincian yang ketiga adalah cara ataupun kaedah penulisan kaedah kajian kes. Pertama, mengenal pasti kaedah yang sesuai dengan kajian. Contoh, kaedah kajian. Pertama, kaedah bertulis seperti gali cari, maritim dan angkasa lepas. Kaedah lisan, temu ramah, wawancara, perbualan dan lain-lain lagi. Yang telah kita temui, dua kaedah ini suatu belajar di tingkatan 1. Seterusnya, melalui kaedah pemerhatian, membuat kajian di perpustakaan serta kajian secara rayawan cyber. Sekarang cikgu tunjukkan contoh penulisan kaedah kajian seperti saya telah menggunakan beberapa kaedah kajian untuk mengkaji dan membuat kajian kes ini. Antaranya, saya telah mengumpul banyak maklumat dengan lebih mendalam tentang pendudukan Jepun di Tanah Melayu dengan menemu ramah orang sumber yang terlibat semasa pendudukan Jepun dan juga generasi kedua yang diceritakan peristiwa oleh generasi pertama. Selain itu, saya juga turut menemu ramah beberapa ahli sejarah untuk memahami aspek kajian dengan lebih mendalam. Penyelidikan di perpustakaan dan rayawan cyber juga dibuat bagi mencari maklumat tambahan. Ini adalah contoh penulisan kaedah kajian dan pelajar boleh mengubah mengikut topik hasil daripada pernyataan masalah yang diberikan oleh guru. Seterusnya, item yang keempat adalah penulisan hasil dapatan kajian. Ini adalah laporan daripada pengkajian yang dilakukan oleh pelajar dan di sinilah bermulanya pelajar menulis apa yang dikaji. Contohnya, pendahuluan, Jepun mula maju dan menguatkan ketenteraannya untuk menjaga kepentingan ekonominya dan diteruskan hasil apa yang pelajar dapat daripada kajian. Dan di sini pelajar mula mengarang hasil dapatan kajian. Cikgu bagi contoh satu, contohnya pernyataan masalah berkenaan dengan Jepun menduduki Tanah Melayu. Lalu pelajar membuat hasil dapatan kajian seperti berikut. Penjajahan Jepun di Tanah Melayu merupakan satu urutan pertempuran yang singkat tetapi sengit dan merupakan satu detik perubahan antara pemerintahan daripada British kepada pemerintahan Jepun. Ini merupakan konsep baru yang tidak pernah terlintas dalam pemikiran orang-orang Melayu umumnya
iaitu pemerintahan oleh bangsa lain selain daripada mereka yang berkulit putih seperti sebelum ini. Pertempuran ini membabitkan tentera negara-negara Commonwealth terdiri daripada tentera British, India, Australia dan penduduk Tanah Melayu dari pasukan negeri-negeri Melayu bersekutu dengan tentera Empayar Jepun bermula daripada 8 Disember 1941 hingga 31 Januari 1942 semasa Perang Dunia Kedua. Ini contoh mula mengarang isi laporan kajian kes ataupun isi dapatan kajian kes. Seterusnya, bahan-bahan rujukan sampingan yang boleh pelajar perolehi melalui rayawan cyber dan bahan-bahan ini memperkukuhkan lagi fakta yang akan dihujahkan oleh pelajar sewaktu pembentangan hasil dapatan kajian. Perincian yang kelima, kita akan tengok bagaimana menulis kesimpulan ataupun menutup pembentangan pelajar. Pertama, pelajar hendaklah memberitahu dapatan kajian ataupun inferen apa yang pelajar dapat daripada kajian itu ataupun kajian yang dibuat. Yang kedua, menyatakan kesan bahan sejarah yang dikaji kepada manusia hingga zaman kini. Contohnya pendudukan Jepun itu, apa kesannya kepada penduduk di Tanah Melayu dan juga Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak. Pada kesimpulan ini, pelajar perlu memasukkan elemen kebat jika bahan sejarah itu tidak berlaku. Contohnya, tidak berlakunya pendudukan Jepun, apa yang berlaku pada masa kini. Contohnya, jika Jepun tidak mengalahkan tentera bersekutu, apakah penjajahan barat masih berlaku? Ini kita kena buat satu kebat, iaitu kemahiran berfikir aras tinggi berdasarkan hujah-hujah yang diperolehi oleh pelajar hasil daripada dapatan kajian. Seterusnya, perincian yang keenam dalam hasil dapatan ataupun hasil laporan kajian kes dipanggil iaitu lampiran. Di sini bahan rujukan tambahan seperti salinan surat peribadi, surat rasmi dan lainnya perlu disertakan bersama. Kalau pelajar buat secara PowerPoint, bermakna pelajar perlu scan dan tunjukkan dalam laporan hasil dapatan kajian. Salinan berupa CD temu bual, bahan video, sokongan fakta atau gambar-gambar sokongan. Gambar sokongan ini yang tidak termasuk di dalam laporan hasil dapatan kajian. Ini bermakna satu lampiran untuk memperkukuhkan lagi penulisan hasil dapatan pelajar. Surat kebenaran ibu bapa untuk pelajar-pelajar membuat kajian. Surat rujukan sekolah untuk orang sumber. Contohnya pelajar ada nak menemu ramah orang sumber. Contohnya anak kepada mangsa Perang Dunia Kedua. Lalu pelajar boleh minta dengan guru mata pelajaran dan guru akan mengeluarkan surat rujukan yang ditandatangani oleh pengetua sekolah untuk pelajar jumpa dan tunjukkan kepada orang sumber, dan ini dibuat secara rasmi agar pelajar-pelajar sewaktu berjumpa dengan orang sumber itu dalam kebenaran pihak sekolah. Atau bahan sokongan lain untuk kajian kes yang ada dan perlu pelajar tunjukkan untuk memperkukuhkan lagi bahawa hasil dapatan pelajar itu dibuat melalui bahan sokongan-sokongan yang lain.
Seterusnya kita tengok rujukan. Rujukan ni agak berbeza dengan lampiran kerana tidak semua rujukan itu contohnya boleh dilampirkan. Pertama, kita tengok murid boleh mengumpul dan mencari data daripada sumber yang berkaitan. Kedua, membuat banding beza hasil dapatan dengan rujukan yang diperolehi berdasarkan objektif kajian yang telah ditetapkan. Ketiga, menyenarai bahan-bahan yang dirujuk. Contoh, sumber rujukan pertama, menamakan orang sumber. Di sini orang sumber kalau boleh catatkan IC-nya ataupun kad pengenalannya, tinggal di mana. Dan di sini pelajar perlu berjanji bahawa tidak ada kebocoran data peribadi orang sumber. Yang kedua, dokumen dan jurnal perlu dinyatakan pengarangnya, tajuknya, tahun diterbit, serta kadang-kadang ada syarikat penerbit. Kemudian laman sesawang. Laman sesawang ini pelajar perlu tulis linknya, link laman sesawang ini. Kemudian ada majalah-majalah yang diterbitkan. Selain daripada majalah, kalau ada akhbar, buku-buku dan sebagainya, perlu dituliskan nama pengarang ataupun nama majalah, penerbitnya dan diterbitkan pada tahun berapa. Dan kadang-kadang pelajar perlu juga tulis halaman yang dirujuk. Seterusnya, agensi yang berkaitan seperti Arsip Negara, Muzium Negara dan sebagainya. Seterusnya, buku-buku tulisan akademik oleh profesor-profesor, pendapat-pendapat daripada ilmuwan-ilmuwan. Ini dipanggil sumber rujukan. Seterusnya kita tengok contoh rujukan agar lebih mendalam untuk pelajar lebih faham. Seperti buku yang dikarang oleh sesiapa saja, jurnal akademik, banyak terdapat di perpustakaan. Ketiga, ensiklopedia, contohnya Encyclopedia of Britannica, satu ensiklopedia yang masyhur. Seterusnya, temu ramah, wawancara, temu bual, mikrofilm. Mikrofilm ni ada gambar yang di kanan bawah. Kanan bawah itu menunjukkan mikrofilm. Biasanya ada di perpustakaan universiti atau perpustakaan negara contohnya, di mana pelajar boleh tengok dan pinjam serta menonton di skrin untuk melihat fakta-faktanya. Kita guna transkrip mikrofilm ini. Mikrofilm ini dibuat untuk mempertahankan fakta, kerana biasanya kalau diberi pinjaman dalam bentuk kertas itu akhirnya lama-lama akan jadi koyak. Lalu pihak perpustakaan biasanya mencetak ataupun menyimpan fakta-fakta di dalam mikrofilm. Diary pengembara, contohnya pelayaran Ibnu Battuta, pelayaran Marco Polo, catatan Aisin dan sebagainya. Wikipedia, contohnya Wikipedia bahasa Melayu dan pelbagai bahasa. Wikipedia ini boleh diambil sebagai garis panduan dalam penulisan. Seterusnya, YouTube, ada video-video pelajar boleh download dan juga tunjukkan sewaktu pembentangan kajian KIS. Akhir sekali, kita tengok laman web yang ada www.http yang dinyatakan linknya sewaktu pembentangan. Sekarang kita tengok contoh penyataan masalah.
yang boleh dilakukan ataupun dibuat kajian oleh pelajar yang berkaitan dengan sukatan sejarah KSSM tingkatan 4. Bagaimanapun penyataan masalah ini, pelajar perlu rujuk kepada guru kerana ada sesetengah guru yang diarahkan oleh panitia sekolah untuk membuat satu penyataan masalah dan dibuat kajian oleh semua pelajar. Bagaimanapun sekiranya ada guru yang memberi kepada pelajar ataupun memberi kebebasan kepada pelajar untuk membuat penyataan masalah dan membuat kajian sendiri. Berikut adalah contoh-contoh penyataan masalah yang boleh pelajar buat untuk melaksanakan kajian kes. Pertama, keganasan oleh MPJA dan MIUN ke atas tanah Melayu. Sebaik sahaja Jepun menyerah kalah pasca Perang Dunia Kedua, dikatakan antara punca perjuangan PKM ditolak rakyat. Bincangkan. Kedua, kemerdekaan dicapai tanah Melayu pada 31 Ogos 1957 melalui perundingan antara penyelesaian terbaik berbanding penggunaan senjata dan pertumpahan darah. Berikan pendapat anda. Ketiga, pelbagai perancangan dibuat kerajaan untuk hadapi ancaman komunis, termasuk mengharamkan PKN yang berjaya menyusup ke dalam kesatuan sekerja dan pertubuhan sosial serta melakukan subversi ke atas kerajaan. Pada pendapat anda, adakah ianya berjaya? Ini sewaktu PKM mencengkam negara, mereka banyak melakukan kegiatan subversif. Keempat, pilihan raya adalah satu cara terbaik memilih pemimpin dan pembentukan pemerintahan yang menjadi amalan sistem demokrasi di negara kita. Bincangkan sejarah pilihan raya di Malaysia. Yang kelima, sekiranya anda hidup dan merasai suasana semasa zaman pendudukan Jepun sehingga 31 Ogos 1957, bincangkan peranan yang boleh anda mainkan untuk negara. Untuk tajuk ini, pelajar perlu lihat apakah potensi-potensi peranan yang dimainkan untuk memberi input tambahan ke arah Malaysia yang lebih baik. Itulah saja pelajar-pelajar taklimat ataupun panduan pelaksanaan kajian KIS sejarah KSSM untuk tingkatan 4. Cikgu harap pelajar mampu melaksanakan tugas dengan sedikit panduan yang cikgu berikan. Cikgu harap pelajar mampu melaksanakan kajian serta memperolehi hasil dapatan yang terbaik dan dapat mencerminkan pelajar yang berjati diri serta mampu membuat tugasan yang diberikan. Untuk itu, cikgu ucapkan selamat maju jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.